Bayangkan, dalam satu masa, dua berita besar menggegarkan bola sepak Malaysia. Di Eropah, seorang putera Johor melangkah berani membeli sebahagian daripada kelab bersejarah FK Sarajevo, sekaligus meletakkan nama Malaysia di peta bola sepak dunia. Dan pada masa yang sama, seorang bekas pemain Arsenal tiba-tiba mengaku dia berdarah Malaysia. Apa makna semua ini? Adakah pintu ke Eropah kini terbuka luas untuk pemain JDT dan bakat tempatan? Adakah Harimau Malaya bakal menerima darah baharu daripada seorang pemain muda yang pernah dibimbing Mikel Arteta? Atau adakah semua ini sekadar gimmick yang akan hilang begitu sahaja? Kali ini, kita bongkar dua kisah sensasi yang boleh mengubah masa depan bola sepak Malaysia. Dari Sarajevo ke London, dari Larkin ke pentas dunia. Persoalannya, adakah kita sedang menyaksikan kebangkitan sebenar bola sepak negara? Malaysia kini sedang menyaksikan satu detik bersejarah dalam dunia bola sepak apabila Tunku Mahkota Johor, TMJ, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, secara rasmi dikaitkan sebagai sebahagian daripada pemilikan kelab ternama Bosnia and Herzegovina, FK Sarajevo. Pengumuman bahawa akademi kelab itu kini dinamakan Akademi Bola Sepak FK Sarajevo, Tunku Mahkota Ismail, bukan sekadar simbol penghormatan, tetapi bukti nyata bahawa Malaysia kini menjejakkan kaki di pentas bola sepak Eropah. Perjalanan TMJ dalam arena bola sepak bukanlah sesuatu yang asing. Baginda telah membuktikan keupayaan luar biasa dengan mentransformasi Johor Darul Ta'zim, JDT, daripada sebuah pasukan biasa kepada kuasa besar Asia Tenggara. Meraih 11 kejuaraan liga berturut-turut, membina fasiliti bertaraf dunia, dan membawa masuk pemain berprofil tinggi seperti bekas bintang Real Madrid, Jesse Rodriguez. Malah, 4 tahun lalu, TMJ hampir membeli kelab La Liga, Valencia, dengan nilai 488 juta euro, membuktikan bahawa wawasan baginda melangkaui sempadan Malaysia. Kini, dengan langkah berani ke Sarajevo, TMJ bukan sahaja memperkukuh reputasi peribadi sebagai tokoh bola sepak berpengaruh, tetapi turut mengangkat nama Malaysia ke persada antarabangsa. Apa yang lebih menarik, langkah ini bukan sekadar soal pelaburan kewangan, tetapi soal visi jangka panjang. Bagaimana Malaysia boleh menjadi sebahagian daripada ekosistem bola sepak global? Sarajevo, sebuah kelab dengan sejarah panjang dan penyokong fanatik, kini membuka pintu kepada pengaruh Malaysia, dan ini menandakan permulaan era baharu, di mana bola sepak tanah air tidak lagi terhad kepada kejayaan domestik, tetapi mula menapak di Eropah. Manfaat daripada langkah strategik ini sangat besar, khususnya kepada pemain JDT dan pemain tempatan. Dengan adanya hubungan langsung antara JDT dan FK Sarajevo, peluang untuk pemain Malaysia menimba pengalaman di Eropah kini terbuka luas. Bayangkan, seorang pemain muda JDT yang sebelum ini hanya beraksi di Liga Super Malaysia, kini berpeluang dihantar ke Sarajevo untuk berlatih, beraksi dan menyesuaikan diri dengan standard bola sepak Eropah. Ini bukan sekadar soal bermain di padang yang berbeza, tetapi soal pendedahan kepada tactical modern, intensity fizikal dan mentality kompetitif yang menjadi asas kejayaan bola sepak Eropah. Akademi yang dinamakan Sempena TMJ boleh berfungsi sebagai jambatan pembangunan, tempat di mana bakat Malaysia diasah dengan standard antarabangsa. Lebih daripada itu, peluang ini boleh mencetuskan kesan domino. Apabila seorang pemain Malaysia berjaya menembusi pasaran Eropah, ia akan menjadi inspirasi kepada ribuan pemain muda lain di tanah air. Ia membuktikan bahawa darah Malaysia mampu bersaing di pentas dunia, sekaligus mengubah persepsi bahawa pemain tempatan hanya layak beraksi di rantau Asia Tenggara. Malah, langkah ini juga boleh meningkatkan keyakinan pelabur, penaja dan penyokong terhadap bola sepak Malaysia. Dengan adanya laluan jelas ke Eropah, pemain muda akan lebih bersemangat, jurulatih akan lebih berinovasi, dan penyokong akan lebih percaya bahawa bola sepak Malaysia sedang menuju ke arah kebangkitan sebenar. Di saat nama Malaysia mula bergema di Eropah melalui langkah berani TMJ bersama FK Sarajevo, muncul pula satu lagi kisah yang tidak kurang mengejutkan. Seorang bekas pemain Arsenal, Joshua Noah Robinson, secara terbuka mengakui bahawa beliau
mempunyai darah Malaysia melalui ibunya. Pengakuan ini bukan dibuat di laman gosip atau media sosial, tetapi dalam sebuah artikel rasmi di laman web Arsenal sendiri, sekaligus memberi kredibiliti tinggi kepada dakwaan tersebut. Robinson, yang kini berusia 21 tahun, pernah menjadi sebahagian daripada skuad muda Arsenal, malah sempat dipinjamkan ke Wigan Athletic pada Januari lalu. Walaupun kini berstatus ejen bebas selepas dilepaskan Arsenal pada musim panas, hakikat bahawa beliau pernah dibimbing oleh pengurus ternama, Mikel Arteta, dan diberi peluang menyertai skuad utama dalam aksi Liga Juara-Juara Eropah 2024-2025 sudah cukup untuk membuktikan kualiti dan potensi yang dimilikinya. Lebih menarik, Robinson pernah mewakili skuad England bawah 18 tahun. Namun status itu tidak menutup peluangnya untuk menyarung jersey Harimau Malaya di peringkat senior. Situasi ini mengingatkan kita kepada kisah Dion Coules, seorang lagi pemain warisan yang akhirnya memilih Malaysia selepas pernah mewakili Belgium di peringkat remaja. Kehadiran Robinson sebagai pemain warisan membuka lembaran baharu buat skuad kebangsaan. Dalam konteks semasa, di mana 7 pemain warisan sebelum ini digantung oleh FIFA akibat isu pemalsuan dokumen. Pengakuan tulen Robinson tentang susur galur Malaysia-Inggris daripada ibunya memberi sinar baharu kepada FAM dan penyokong. Bayangkan seorang bek kanan muda, berusia awal 20-an, dengan pengalaman akademi Arsenal, disiplin latihan Eropah, dan fizikal yang terbentuk dalam Liga Inggris. Kini berpotensi memperkuatkan benteng pertahanan Harimau Malaya. Kehadirannya bukan sahaja menambah kualiti teknikal, tetapi juga membawa aura profesionalisme yang boleh menjadi contoh kepada pemain tempatan lain. Lebih penting, Robinson masih muda dan mempunyai masa panjang untuk berkembang, menjadikannya pelaburan jangka panjang yang berbaloi untuk skuad kebangsaan. Jika FAM bijak memanfaatkan peluang ini, Robinson boleh menjadi simbol kebangkitan baharu bola sepak Malaysia. Sama seperti bagaimana Dion Coules pernah menjadi wajah harapan ketika pertama kali menyertai pasukan Harimau Malaya. Apabila kita gabungkan dua naratif besar ini, TMJ yang kini sebahagian daripada pemilikan FK Sarajevo di Eropah dan Josh Robinson yang berpotensi menjadi pemain warisan baharu Harimau Malaya, ini jelas bahawa bola sepak Malaysia sedang berada di persimpangan penting. Di satu sisi, TMJ membuka pintu ke Eropah untuk pemain JDT dan tempatan, menyediakan laluan yang sebelum ini hanya mimpi. Di sisi lain, Robinson membawa peluang untuk memperkukuh skuad kebangsaan dengan darah baharu yang sah dan berkualiti. Kedua-dua kisah ini saling melengkapi. Satu membina infrastruktur dan jaringan antarabangsa. Satu lagi menambah kekuatan di atas padang. Inilah masanya untuk penyokong, FAM, dan seluruh ekosistem bola sepak Malaysia bersatu menyokong visi besar ini. Jika kita berjaya memanfaatkan peluang yang ada, tidak mustahil dalam masa terdekat, kita akan melihat pemain Malaysia beraksi di Liga Eropah. Dan skuad Harimau Malaya kembali disegani di pentas antarabangsa. Persoalannya kini, adakah kita bersedia untuk melangkah ke era baharu ini? Atau kita hanya akan menjadi penonton kepada sejarah yang sedang ditulis di depan mata kita? Kalah, menang selamanya Harimau Malaya.